Tips pertama, fokus kata kunci soalan, iaitu kesesuaian soalan dan jawapan. Untuk itu, calon perlu garis kata kunci soalan dan jawapan. Mengapa calon perlu garis kata kunci soalan dan jawapan? Untuk membolehkan calon fokus apa yang ditanya pada soalan berkenaan dan seterusnya memilih jawapan yang tepat. Sebenarnya, satu lagi kebaikan mengapa kita perlu garis kata kunci dan soalan ini, apabila menjelang peperiksaan, calon-calon tidak perlu lagi membaca ayat soalan yang panjang dan juga pilihan jawapan yang banyak. Sebaiknya calon hanya perlu membaca kata kunci yang telah digariskan, yang membolehkan calon membuat persiapan akhir dalam keadaan yang cepat dan berkesan. Baiklah, mari kita lihat contoh soalan. Yaitu, kalau kita lihat di sini, soalan ini berkaitan dengan sumbangan Raja Indrawarman I yang dikaitkan dengan kerajaan Angkor. Jadi, sumbangan Raja Indrawarman I ini biasanya dikaitkan dengan sistem pengairan ataupun membina takungan air yang dinamakan bere ataupun barai. Dan takungan air ini membolehkan kerajaan Angkor menghasilkan beras, yaitu makanan utama masyarakat Angkor pada masa tersebut, dan jumlah beras mereka adalah mencukupi untuk masyarakat mereka pada masa tersebut disebabkan takungan air yang dibina. Tips yang kedua yaitu melihat persamaan isu, soalan, dan jawapan. Untuk itu, calon perlu memastikan isu atau aspek yang disentuh dalam soalan adalah bersesuaian dengan isu atau aspek dalam jawapan. Jika soalan menyentuh isu atau aspek politik, lazimnya jawapan juga adalah berkaitan dengan aspek politik. Ini merupakan contoh soalan. Kalau kita lihat di sini, soalannya berbunyi, bagaimanakah pengaruh kekuasaan seorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? Kekuasaan raja ini isunya adalah berkaitan dengan aspek politik. Kemudian kita tengok pula pilihan jawapan. Pilihan jawapan A iaitu kesetiaan rakyat berkaitan dengan isu politik atau tema politik. Kemudian B, kegiatan ekonomi berkaitan dengan ekonomi. C, ketuhanan berkaitan dengan agama, kepercayaan, iaitu isu sosial. Dan D, kekayaan hasil bumi sekali lagi berkaitan dengan ekonomi. Jadi jawapan yang tepat untuk soalan ini ialah kesetiaan rakyat. Beralih kita ke tips yang ketiga, yaitu penyingkiran pilihan jawapan. Untuk itu, calon perlu mengenal pasti kesalahan yang wujud pada mana-mana pilihan jawapan yang disediakan, lalu menyingkirkannya bagi mengecilkan lagi skop pilihan jawapan. Dan teknik ini sangat sesuai diaplikasikan pada soalan yang menawarkan jawapan aneka gabungan. Contoh soalan. Soalan berbunyi, berikut merupakan syarat-syarat seorang calon yang bertanding dalam pilihan raya di Malaysia. Fokus soalan mengenai syarat calon bertanding dalam pilihan raya. Jadi pilihan jawapan yang pertama, bermastautin di Malaysia. Apakah maksud bermastautin di Malaysia? Bermastautin maksudnya tinggal secara tetap di negara kita. Jadi pilihan jawapan ini adalah betul. Sebab adalah mustahil bagi seorang pemimpin yang lebih banyak tinggal di luar negara boleh menjaga kebajikan rakyat yang telah memilih beliau. Seterusnya kita lihat pula pilihan jawapan yang kedua, yaitu berumur 20 tahun. Sepatutnya calon hendaklah berumur 21 tahun. Oleh itu, pilihan jawapan kedua ini kita singkirkan. Kemudian kita lihat pula pilihan jawapan A, B, C, dan D. Mana-mana pilihan jawapan yang ada nombor 2 ini kita buang, kita singkirkan. Jadi ini bermakna pilihan jawapan A dan B itu kita boleh terus singkirkan. Baiklah, kita lihat pula pilihan jawapan yang ketiga, yaitu memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Apakah maksud memegang jawatan dalam perkhidmatan awam? Contohnya, saya seorang guru. Saya memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Jadi, tidak boleh memegang jawatan dalam perkhidmatan awam.
Oleh itu, pilihan jawapan ketiga juga kita perlu singkirkan. Jadi kita lihat pilihan A, B, C, D, kita singkirkan satu di B, kita singkirkan satu lagi di C. Ini bermakna kita dapat lihat di sini jawapan yang betul adalah D. Tapi kita tengok lagi pilihan jawapan yang terakhir itu, yaitu sempurna akal. Jadi sempurna akal ini ialah waras. Jadi adalah mustahil seorang pemimpin yang gila kita pilih untuk mengetuai sesuatu kerajaan atau sebuah negara. Oleh itu, jawapan yang paling tepat adalah D. Soalan berikutnya berbunyi, antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliyah? Jadi fokus soalan berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliyah. Kita lihat pilihan jawapan yang pertama, menghalalkan riba. Ya, masyarakat Arab memang menghalalkan dan membenarkan amalan riba. Jadi pilihan jawapan pertama adalah betul. Yang kedua, menjalankan pemerintahan berpusat. Masyarakat Arab Jahiliyah menjalankan pemerintahan berasaskan kaum, yaitu diketuai oleh seorang syekh yang digelar sebagai syekh kabilah. Jadi, pilihan jawapan yang kedua ini tidak tepat. Oleh itu, kita lihat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Mana-mana yang ada pilihan jawapan kedua, perlulah kita singkirkan. Ini bermakna A tersingkir, C juga tersingkir. Kemudian kita lihat pilihan jawapan yang ketiga, menjalinkan kerjasama antara kabilah. Masyarakat Arab Jahiliyah hidup berpuak-puak. Mereka tidak bekerjasama dengan kabilah yang lain, tetapi mereka hanya bekerjasama dalam kabilah masing-masing. Mereka suka berperang sehingga diadakan bulan-bulan tertentu untuk mengharamkan mereka daripada berperang. Ini bermakna pilihan jawapan ketiga ini juga sudah tersingkir. Oleh itu kita singkirkan pilihan jawapan yang ketiga. Ini bermakna pilihan jawapan D juga sudah tersingkir. Walaupun kita sudah melihat ada jawapan yang betul, untuk memastikan yang tepat kita tengok lagi pilihan jawapan terakhir, yaitu mengamalkan perkahwinan bebas. Ya, memang betul, masyarakat Arab Jahiliyah tidak ada peraturan perkahwinan. Mereka boleh berkahwin dengan ramai wanita atau dengan beberapa wanita dalam satu masa. Jadi jawapan yang tepat adalah B. Kita beralih kepada tips yang keempat. Tips keempat ini ialah soalan berulang. Calon yang menjawab sekurang-kurangnya 5 hingga 7 set soalan akan mendapati ada banyak soalan objektif yang telah berulang. Biasanya struktur ayat sahaja yang akan berubah atau berbeza, tetapi masih topik yang sama. Ini saya tunjukkan kepada anda soalan-soalan yang berulang. Pada tahun 2014, sebanyak 32 soalan berulang daripada soalan-soalan yang sebelumnya. Seterusnya pada tahun 2015, sebanyak 28 soalan adalah soalan yang berulang. Kemudian pada tahun 2016, 32 soalan berulang, 2017, 30 soalan berulang, dan 2018, 34 soalan berulang. Jadi kalau kita lihat, ada banyak soalan yang berulang dan sekiranya kita cukup membuat ulang kaji, banyak set yang kita buat, tidak mustahil kita akan dapat menjawab dengan lebih pantas dan juga lebih berkeyakinan. Contoh soalan yang berulang. SPM 2008, soalan berbunyi, apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada zaman Raja Indravarman I? Jadi fokus soalan kesan sistem pengairan Raja Indravarman I. Jadi jawapannya mestilah berkaitan dengan keperluan beras negara dipenuhi, dan sistem pengairan yang dimaksudkan itu adalah barai ataupun bere. Soalan yang sama berulang pada tahun 2009. Soalan berbunyi, pada zaman Raja Indravarman I, Kerajaan Angkor berjaya menghasilkan beras yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat. Apakah faktor kejayaan tersebut? Fokus soalan ialah Raja Indravarman menghasilkan beras. Apakah faktor kejayaan? Jadi mestilah jawapannya pembinaan barai ataupun bere, yaitu sistem pengairan.
Sekali lagi soalan yang sama berulang, yaitu semasa SPM 2013. Soalan berbunyi, Raja Indravarman I memerintah Kerajaan Angkor mulai tahun 877 Masihi. Apakah sumbangan baginda terhadap Kerajaan Angkor? Jadi fokus soalan ialah Raja Indravarman I, Kerajaan Angkor dan sumbangan baginda. Jadi jawapannya tidak lain dan tidak bukan membina takungan air, yaitu bere ataupun barai. Yang kelima, yaitu taburan jawapan. Sebenarnya, taburan jawapan bagi soalan sejarah kertas 1 adalah seimbang, yaitu berjumlah antara 8 hingga 12. Kita ambil contoh di sini pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, semua pilihan jawapan, jumlah taburan jawapan adalah sebanyak 10. Kemudian kita lihat pada tahun 2014, jumlah taburan jawapan untuk pilihan A ialah 12, manakala B adalah 8, C adalah 11, dan D adalah 9. Adalah penting untuk calon-calon SPM mengetahui tentang taburan jawapan ini. Seperti yang cikgu katakan di awal slide cikgu tadi, gunakan masa hanya 1 minit saja untuk menjawab setiap soalan. Jadi dengan masa yang lebih itu Anda gunakan untuk menyemak jawapan. Jadi salah satu Anda boleh semak adalah taburan jawapan. Katalah Anda memilih jawapan A itu sehingga 17, 18 atau 20. Ini bermakna taburan jawapan Anda tidak seimbang. Jadi Anda perlu membuat semakan semula terhadap soalan atau jawapan yang Anda pilih.